Nama saya Nur Nazira binti Muhammad Hawari, nombor matrik E20182023126. Saya daripada Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak daripada Fakulti Pembangunan Manusia. Saya belajar daripada kumpulan U bagi subjek Bahasa Melayu BMK 2012. Kata sendi nama. Kata sendi nama merupakan satu frasa yang berada di hadapan kata nama. Kata sendi nama juga merupakan satu kata yang menghubungkan satu frasa dengan frasa yang lain. Lazimnya, perkataan kata sendi nama yang digunakan ialah perkataan di. Perkataan di mempunyai dua fungsi, iaitu pertama, kata sendi nama. Yang kedua ialah imbuhan. Kesalahan tata bahasa yang saya dapati ialah perkataan kata sendi nama bagi perkataan di. Perkataan di sini merupakan kata sendi nama kerana di situ menunjukkan sesuatu tempat ataupun arah. Ianya bukanlah imbuhan dan ianya haruslah ditulis secara jarak kerana perkataan di sini merupakan kata sendi nama. Kesalahan tata bahasa yang saya dapati berada di Kafe Kolej Awang Had Saleh yang terdapat di kampus baru bagi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kesalahan tata bahasa saya ialah kata sendi nama. Perkataan yang terdapat berada di lampiran belakang iaitu pada perkataan di sini. Perkataan di sini merupakan kata sendi nama dan ianya bukanlah imbuhan kerana di sini menunjukkan arah ataupun tempat. Jadi apabila ia menunjukkan arah ataupun tempat, di sini berfungsi sebagai kata sendi nama. Apabila di sini merupakan arah atau tempat dan berfungsi sebagai kata sendi nama, ianya haruslah dieja dan ditulis secara jarak. Ianya tidak boleh ditulis secara rapat dan ianya merupakan satu kesalahan. Perkataan di sini haruslah dieja secara jarak kerana ianya ialah kata sendi nama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aina Sajidah binti Syarif dari kos Pendidikan Awal Kanak-kanak. Kesalahan yang saya jumpa ialah di pintu pagar ke Kolej KHAS. Kesalahan yang terdapat di sini ialah penggunaan tanda baca iaitu tanda seru yang digunakan sebanyak 3 kali. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aina Sajidah dari kos Pendidikan Awal Kanak-kanak. Saya akan menerangkan tentang kata seru yang saya jumpa kesalahannya. Okey. Penggunaan kata seru digunakan untuk menggambarkan perasaan seseorang seperti marah, sedih, gembira, sakit dan sebagainya. Cara penggunaannya disesuaikan dengan intonasi pengucapan iaitu dengan nada menurun atau meninggi. Sekarang saya akan memberikan beberapa contoh ayat yang digunakan dengan tanda seru. Yang pertama, aduh. Aduh digunakan untuk menyatakan perasaan sakit atau perasaan kagum atau hairan. Contoh ayat yang pertama, aduh, sakitnya tanganku. Yang kedua, aduh, indah sekali pemandangan di sini. Manakala untuk yang kedua, aduhai, digunakan untuk menyatakan perasaan sedih atau duka cita. Yang pertama, aduhai, malang sekali nasib peminta sedekah itu. Yang kedua, aduhai, apalah malang nasibku ini. Manakala untuk amboi, digunakan untuk menyatakan perasaan kagum atau hairan. Amboi, sombongnya dia. Yang kedua, amboi, hebat sekali engkau beraksi. Manakala cis digunakan untuk menyatakan perasaan marah atau menyatakan perasaan mengejek seperti menyindir. Yang pertama, cis, kalau kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan diduga. Ayat kedua, ceh,
harimau di hutan lagi dapat kugunakan, ini kan pula cicak mengkarung. Manakala untuk A digunakan untuk menyatakan perasaan hairan atau terkejut. Bilakah kau pulang ke tanah air? Ayat kedua, Salim pun ada di sini. Manakala untuk hai digunakan untuk menyatakan perasaan hendak menegur atau menyapa seseorang dan untuk cuba menarik perhatian. Hai, nama saya Aina. Manakala ayat kedua, hai, lihat anak kucing di ujung sana itu. Manakala untuk nah digunakan untuk menarik perhatian dan pelbagai maksud lain. Nah, ambillah pemberianku ini. Manakala ayat kedua, nah, serahkan saja perkara ini kepada mereka. Manakala untuk wah digunakan untuk menyatakan perasaan kagum atau takjub. Wah, tinggi sungguh cita-citamu. Wah, mulia sekali hatimu. Manakala wahai ayat terakhir digunakan untuk menyatakan perasaan duka cita ataupun untuk mendapatkan perhatian. Wahai kawan-kawanku, marilah kita bersatu padu. Ayat kedua, wahai anak-anak bangsaku, janganlah leka dengan kemewahan dunia. Sekian daripada saya, Nur Aina Sajidah. Untuk penggunaan tanda baca itu tanda seru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Humaira binti Wan Muhammad Alwi, nombor matriks E 2018-2023 139. Saya diploma kos pendidikan awal kanak-kanak semester 1 2018-2019. Saya memohon maaf kerana terpaksa buat di luar negeri Perak, iaitu di luar kawasan Tanjung Malim dan di luar Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya melakukan tugasan ini di Shah Alam kerana pada ketika itu saya telah menyertai bengkel 3 hari 2 malam pada 16 sehingga 18 Februari 2019, iaitu bengkel pencarian Cikgu Anis. Bengkel yang telah saya sertai ini dianjurkan oleh Pusat Permata Kurnia di bawah Tajaan Negeri Selangor. Berikut merupakan gambar sebagai bukti tugasan saya di Shah Alam. Gambar tersebut saya ambil ketika menginap di hotel bersebelahan, iaitu Hotel Lamanseri, dan bersebelahan hotel itu ialah Hotel Maria yang mempunyai papan tanda di hadapan tangga hotel tersebut. Papan iklan tersebut mempunyai kesalahan ejaan, iaitu dari perkataan sembahyang. Perkataan sembahyang merupakan kata pinjaman dari bahasa Sanskrit. Pengaruh bahasa Sanskrit dalam perkembangan bahasa Melayu adalah sangat besar dan melalui jangka masa yang sangat lama, iaitu kira-kira sejak 2000 tahun dahulu. Oleh itu, perkataan sembahyang adalah dari gabungan dua perkataan, iaitu sembah dan yang merujuk kepada sejenis entiti alam gaib yang terdapat dalam kepercayaan animisme purba di Kepulauan Melayu. Entiti ini wujud sama ada dalam bentuk semangat atau roh nenek moyang yang disembah masyarakat dahulu kala. Selepas kedatangan Hinduism dan Buddhism, istilah yang ini cenderung dikaitkan dengan istilah dewa dan dewata, tempat bersemayam para yang dikenali sebagai kahyangan atau kayangan, yang kini lebih sinonim dengan istilah syurga yang berasal dari Hinduism. Maksud sembahyang menurut Profesor Hasbi As-Siddiqui membawa pengertian yang terdapat unsur syirik yang tidak sesuai digunakan oleh orang Islam sebagaimanapun diterima pakai di dalam kamus, Dewan Bahasa Pustaka dan perkataan yang membawa maksud sama erti bagi kedua-dua makna tersebut. Selepas kedatangan Islam, istilah sembahyang ini disinonimkan dengan istilah solat. Kesalahan ejaan yang terdapat pada papan iklan Hotel Maria itu ialah bilik sembahyang ditukarkan kepada bilik sembahyang. Oleh itu, pihak Hotel Maria haruslah membaiki papan iklan mereka agar sama-sama boleh memartabatkan bahasa Melayu. Bahasa Melayu telah dipengaruhi pelbagai bahasa lain akibat daripada pertembungan dengan masyarakat luar. Antara bahasa lain yang banyak mempengaruhi bahasa Melayu ialah bahasa Sanskrit, bahasa Jawa, bahasa Arab dan bahasa penjajah barat seperti bahasa Inggeris, Belanda dan Portugis. Pengaruh ini adalah disebabkan oleh perdagangan, penjajahan, penyebaran agama dan penyelidikan. Pengaruh Sanskrit ini terbahagi kepada dua, iaitu pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung.
Pengaruh langsung iaitu apabila istilah daripada bahasa Sanskrit diterima terus ke dalam kosakata bahasa Melayu. Ini kerana istilah itu memang tiada langsung dalam bahasa Melayu atau istilah sedia ada tetapi digantikan dengan bahasa Sanskrit. Pengaruh tidak langsung ialah penyesuaian yang dibuat daripada proses pinjaman itu. Berikut disertakan perkataan asal bahasa Sanskrit yang masih digunakan dalam bahasa Melayu hingga sekarang. Selain perkataan sembahyang, antara pengaruh bahasa Sanskrit yang dipinjam ke dalam bahasa Melayu dan digunakan secara meluas ialah basika iaitu dialek atau bahasa, cita iaitu cinta, supati iaitu suami. Selain itu, naraka iaitu neraka, swarga iaitu syurga dan karya iaitu karya. Sekian sahaja daripada saya. Mohon maaf jika terdapat sebarang kekurangan di dalam video ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Wan Nur Azizah binti Wan Syamsuri. Nombor kad matrik ialah E2018-2023-151. Saya merupakan pelajar Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak SEM 1 daripada Fakulti Pembangunan Manusia. Saya daripada kumpulan U untuk subjek Bahasa Melayu BMK 2012. Kesalahan ejaan yang saya jumpai di sekitar UPSI terletak di kafe di gerai makan Kolej Awang Had Saleh. Kesalahan tata bahasa yang saya jumpa di sini ialah kesalahan pada ejaan mi. Ejaan ini ditulis secara MIE. Ejaan yang sebenar ialah MI. Ejaan yang seperti ini banyak dijumpai di mana-mana restoran dan juga kafe. Kesalahan ejaan bukanlah sahaja terdapat pada kafe maupun gerai makanan, tetapi kesalahan ejaan juga terdapat pada papan tanda, notis, surat khabar, buku dan sebagainya. Kesalahan ejaan merupakan kesalahan umum bahasa yang sering berlaku. Hal ini adalah kerana ejaan merupakan peringkat yang paling asas dalam bahasa. Tapi sayang, disebabkan sikap ketidakprihatinan kita, masalah ini kadang-kadang berlaku secara berleluasa. Dan ini adalah antara contoh-contoh kesalahan pada papan tanda. Bahasa Melayu dalam iklan dan papan tanda di premis perniagaan ini tidak boleh dipandang ringan kerana melibatkan perhatian serta pembacaan umum. Tanpa kita sedari, bentuk bahasa yang dipamerkan itu boleh menjadi ikutan kepada mereka yang membacanya. Kesan dari kesilapan akan memberi gangguan bahasa dan tahap penguasaan bahasa di kalangan rakyat di negara ini. Kesalahan tata bahasa tidak dapat diatasi sekiranya tiada usaha yang bersungguh-sungguh daripada semua pihak. Kesimpulannya, masalah kesalahan tata bahasa di premis-premis awam dapat diatasi sekiranya semua pihak memainkan peranan. Usaha yang dicadangkan hendaklah diambil kira agar kesalahan tidak lagi berulangan. Masyarakat perlu bekerjasama dengan kerajaan demi mencapai matlamat yang tinggi ini. Sekian, terima kasih.